Menjejak sejarah silam North Borneo ataupun Sabah, penentangan suku Bangka Akon, penampang terhadap Kesultanan Brunei di abad ke-19. Pesta keamatan merupakan perayaan khas selepas selesai menuai padi apabila semua hasil tuaian padi selamat dimasukkan ke dalam ketawai ataupun tangkop. Agar rezeki akan datang bertambah baik serta rasa penghargaan kepada Kino Rohingan sambil memberi penghormatan kepada Bambarayon atau Bamba Azon, semangat padi. Yaitu mengikut cerita legenda adalah sebahagian daripada mayat Humi Nodun, anak perempuan kesayangan Kino Rohingan dan istrinya Sumi Nundu yang dikorbankan agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kebuluran, di mana mayat tersebut mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan termasuklah benih padi. Kali ini kita berkongsi menjejak sejarah silam Sabah North Borneo mengenai suku Bangka Akon dan penentangan suku Bangka Akon terhadap Kesultanan Brunei sehingga berlaku beberapa peperangan di antara suku Bangka Akon dengan pemungut cukai dari Kesultanan Brunei di abad ke-19. Menurut catatan Alexander Del Rempel pada tahun 1767 bahwa wujud perkampungan dusun di Tawaran ataupun Kuaran dan Papar tanpa menyebut putatan atau penampang. Thomas Forrest pada tahun 1779 pula berkata bahwa belum ada suku Kadazan dusun di kawasan putatan di abad ke-18. Tetapi lebih kurang 3 atau 4 batu masuk ke hilir sungai Putatan terdapat ratusan rumah suku kaum Cina yang mengusahakan ladang rempah dan aktiviti penanaman lada hitam dan lada putih. Putatan lies to southward of Pulau Gaya and entirely out of the bay is Ba Ismut. An entire Ba Ismut, but likewise shallow. 3 or 4 miles up the river of Patatan stand the town, the house about 100 fronting the water. Above the town a many paper garden belong to the Chinese in a delightful country. Lada hitam dan lada putih pada suatu ketika dulu adalah dikenal sebagai raja rempah yang bukan saja dijadikan rempah utama dalam masakan, malah banyak digunakan dalam dunia perubatan sejak lebih 2000 tahun yang lalu, dan pernah juga menjadi komoditi yang dianggap mewah di negara-negara Eropa yang menyebabkan kedatangan pedagang dan angkatan perang Spanyol dan Portugal serta kuasa barat ke Nusantara. Perjanjian perdagangan pertama antara penduduk tempatan dengan pihak syarikat India Timur Inggris adalah pada 23 hari bulan 7 1762 di Tempasok, kota belut yang dikenali sebagai perjanjian Bira-Birahan, di mana mereka dibenarkan menanam lada hitam dan lada putih dari Tempasok hingga ke Balambangan. Beberapa kawasan pesisiran pantai barat Borneo Utara juga penting seperti Penampang dan Kuala Punyu yang terkenal sebagai kawasan penanaman lada hitam dan putih. Sekitar tahun 1760, Kesultanan Brunei di bawah pentadbiran Sultan Omar Ali Saifuddin 1740 hingga 1778, di mana baginda berazam untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran seperti yang dilakukan oleh 2 orang Sultan Brunei sebelum ini, yaitu Sultan Muhammad Alauddin dan Sultan Husin Kamaluddin. Sultan Husin Kamaluddin merupakan bapa mertua Sultan Omar Ali Saifuddin I. Di zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin I, baginda mengarahkan Raja Tua Mengkabong, Pangeran Temanggung Sahdul Bahar Abdul Mumin Amirul Faza Ibni Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuri anak ampuan Untung di awal abad ke-18 dengan gabungan angkatan tentara beliau yang dianggarkan lebih dari 2000 orang berpangkalan di Tempasok, Abai, Pandasan, Ambong, Mengkabong, Tuaran, Sulaman, Menggatal, Inanam, Likas, Api-Api, Simbulan, Nafas, Tanjung Aru, Putatan, Dompil, Kinarot, Kawang, dan Papar untuk menyerang lanun-lanun dari Kesultanan Sulu yang menyerang, merampok, membunuh, serta membakar beberapa perkampungan di Menggatal. Baginda juga menghantar Pehin, orang kaya Seri Lela Awang Alawadin, untuk menyerang tentara Spanyol yang berada di Manila pada penghujung abad ke-18. Selain dari mengarahkan Pangeran Temanggung Ampa mengalahkan Datuk Teting dari Sultanan Sulu dari menyerang Brunei di akhir abad ke-18. L.B. von Donop 1883 membuat catatan mengenai putatan, yaitu trace are still visible of cultivation
of paper by former Chinese settler and by native, and it is not many years ago the whole revenue of this part of the country was paid to the Sultan Brunei and Rajas in this article, but government and the rapacity of the Malay rules, however, drove away the Chinese and the cultivation of the paper vine has been discontinued. Di abad ke-19 adalah zaman kemerosotan Kesultanan Brunei, dan di abad tersebut sahaja berlaku pertukaran sebanyak 6 orang Sultan Brunei yang menyebabkan konflik politik yang disebabkan oleh perebutan takhta dan pengaruh politik di kalangan pembesar Brunei dan kedatangan kuasa Inggris. Putatan diserahkan kepada pihak syarikat berpiagam Borneo Utara British pada 20 hari bulan 3 1884 oleh Pangeran Muda Damit Tajuddin bin Pangeran Muda Hashim yang mewarisi Sungai Tulin wilayah jajahan Kesultanan Brunei Putatan dari ayanda Raja Muda Hashim yang terbunuh pada tahun 1846 akibat isu pergolakan di Istana Brunei. Ini bermakna suku kaum Cina mendapat kebenaran menanam lada putih dan lada hitam dari Kesultanan Brunei, tetapi akhirnya atas sikap dan pentadbiran golongan pangeran dari Kesultanan Brunei yang kurang baik sambil mengenakan bayaran cukai yang tinggi, maka hampir semua penanam lada hitam suku kaum Cina berpindah keluar dan meninggalkan Putatan. Dalam masa yang sama pula, suku Bangka Akon yang diketuai oleh nenek moyang Datuk Menteri Babu Si Limpai ataupun Limpai berpindah masuk ke kawasan Minintot dan Sungai Moyok sehingga ke bantaian dari Sungai Kawanan cabang Sungai Liwogo di Tompias, Nunuk Ragang, Ranau sekitar penghujung abad ke-18. Suku Tanggara berpindah ke selatan Sungai Moyok dan hampir dengan Putatan selepas perpindahan suku Bangka Akon. Menurut catatan Awan Rute pada tahun 1922, pusat penempatan suku kaum dusun adalah di Borneo Utara. Namun tidak semua daripada kaum ini menjadi rakyat Kesultanan Brunei. Hanya mereka yang tinggal di pesisiran pantai barat saja yang dapat dikuasai. Sementara yang tinggal jauh di pergunungan menjadi kawasan bebas dengan diketuai oleh suku kaum masing-masing. Hubungan di antara suku Tanggara dan suku Bangka Akon pada mulanya adalah amat baik, di mana mereka bergabung tenaga menentang suku Tagahas yang marah dengan suku Tanggara. Dan suku Bangka Akon yang berpindah di kawasan Tanah Rata yang cantik dan rasa tertipu oleh suku Tanggara karena tersalah pilih ke membuat penempatan di kawasan pergunungan dan Bukit Bukau semasa perpindahan dari Nunuk Ragang. Salah paham antara suku Tanggara dan suku Bangka Akon akhirnya berpunca dari pergaduhan dua pahlawan yang hebat dan gagah perkasa yang dikenali dengan gelaran Panggazau bernama Monsopia dari suku Tanggara dan Si Gantang ataupun Si Guntang dari suku Bangka Akon, di mana Si Gantang terbunuh, tetapi peristiwa ini tidak menyebabkan perang suku atau mengayau di antara dua suku ini karena mereka masih mempunyai musuh yang sama dari suku Tagahas yang sentiasa memburu kepala. Tom Harrison berkata sekitar tahun 1960-an, "The Bangka Akon people, they live in a long house on a hill on Limbanak. Bangka Akon were under constant threat by the Tagahas who were only interested in their heads rather than land." Harrison recorded the narrative that state the Bangka Akon are the forefathers of the present Penampang Kadazan. Tradisi lisan mengatakan bahwa di Kawang ada kuburan sepanjang 10 hingga 12 kaki milik seorang yang bernama Balaja yang suka mengembara mencari ilmu dari suku Bangka Akon. Pahlawan atau Pagazau, suku Bangka Akon biasanya bertubuh besar dan badan besar dan tinggi yang boleh mencapai hingga 6 hingga 7 kaki. Kisah legenda mengatakan bahwa yang ada sampai ketinggian 12 kaki. Suku Bangka Akon dikatakan menyerap dan mengamal adat budaya yang mereka pelajari dari suku Tanggazon. Apabila suku Tanggara dan suku Bangka Akon berpindah ke Penampang, para pangeran dari Kesultanan Brunei nampak kehadiran kedua suku ini sebagai peluang untuk mengutip cukai secara paksa dengan ancaman menggunakan senjata meriam terhadap mereka. Cukai ketika itu adalah berbentuk bayaran hasil tuaian padi dengan sukatan gantang dan beberapa ekor ayam setiap orang setiap tahun yang agak berpatutan sekiranya musim menuai padi yang baik tanpa ada banjir dan jika tiada gangguan. Penentangan suku Bangka Akon bermula sejak awal lagi tetapi sampai ke muncak sekitar tahun 1855 selepas terbunuhnya Raja Muda Hashim pada tahun 1846 dan wilayah jajahan Sungai Tulin beliau diambil oleh
diambil alih oleh putera beliau serta apabila cukai atau buwis dikutup oleh golongan pemungut cukai dari Brunei yang digelar tabais menjadi berlipat kali ganda dan situasi menjadi luar kawalan apabila mereka menambah kekerapan kutipan cukai daripada sekali setahun sehingga beberapa kali dalam setahun yang menyusahkan hidup penduduk tempatan. Sikap yang terlalu berlebihan golongan pemungut cukai ditambah dengan cukai dengan suka membongkar rumah penduduk kampung dan mengambil barang-barang yang berharga selain dari beras dan ayam, menyakitkan hati serta dibenci oleh suku Bangka Akon, sehingga golongan pemungut cukai ini mendapat gelaran Tabai Moguak. Berarti orang yang suka membongkar. Maka tidak lama selepas itu berlakulah penentangan yang diketuai oleh seorang Pagazau berani gagah perkasa bernama Lasau Sagir dari kampung Gunsing. Salah seorang lagi ketua suku Bangka Akon yang terkenal adalah Dato Damidal Dulingau yang menetap di Sugut atau Malagavas. Hidup di zaman yang sama mendapat gelaran Dato dari Sultan Brunei selepas penentangan Buwis Kulintangon penampang dan pernah mengambil bahagian dalam upacara sumpah menghentikan misangot antara suku dusun pesisiran pantai dan suku dusun pedalaman yang digelar Popo Tingkot do Pisangadan. Hentikan semua dendam dan permusuhan. Datuk Menteri Babu Silampai dari suku Bangka Akon yang berkahwin dengan Saladik Liung dan mendapat 3 orang anak lelaki antaranya Musingga, Lusimba dan Sakunil. Selepas kematian suaminya, Silimpai menjadi seorang yang berkuasa, berpengaruh dan kaya raya. Beliau juga adalah seorang bobohizan atau rahib wanita yang sentiasa melakukan upacara secara ritual agar semua kumpulan Pagazau sentiasa selamat dari peperangan serta dikatakan memiliki butiza sejenis geliga besar, telur, itik yang mempunyai kuasa gaib yang dibawa balik oleh suaminya Saladik. Datuk Menteri Babu mempunyai meriam pribadi diberi nama Balambangan dan menjadi seorang peniaga yang berjaya. Ada nama anak Datuk Menteri Babu dalam penulisan dan kajian awal dibuktikan di surat kabar dan Sabah Society Journal seperti dari Tan Sri Herman Luping, Benedict Topin dan Natif Chief Tan Ping Hing yang menyebut kaitan Sagir, Buka, Losau, Bohuang dengan Datuk Menteri Babu, tetapi soal ini penulis serahkan kepada ahli keluarga masing-masing untuk membantu dalam penguraian kisah sejarah Sabah. Sagir menyerang kumpulan pemungut cukai yang tersesat di terusan kawasan Kondudungan, Igot ke Sodomon ke arah Puun, Tuno dan dikatakan memiliki kobo atau ilmu kabal serta membuat kubu beliau di Bukit Sinongkulan dengan menjatuhkan beberapa batang kayu di Sungai Terawi sehingga perahu kumpulan Tabais tidak dapat memasuki ke kawasan perkampungan. Tabais dengan mudah dapat diserang dan dibunuh. Kawasan tersebut dikenal sebagai Tagat. Keupayaan Sagir menyerang dan membunuh semua kumpulan pemungut cukai mencapai kejayaan luar biasa sehingga beliau mendapat gelaran Hu Gon Xiao, yaitu seorang pahlawan yang berani serta berjasa melindungi kaumnya. Selepas itu ada beberapa lagi penentangan kecil seperti di kawasan SMK Datuk Peter Mojuntin yang melibatkan pemungut cukai dan Panggazau. Buat satu ketika kisah soal kutipan cukai agak sunyi dan sepi. Penentangan terakhir suku Bangka Akon juga diketuai oleh Lasau ataupun Bawang, disertai antaranya oleh Botindal, Lombunan, Bulinda, Bantani, Mojintir, Sobindal dan ramai lagi dari beberapa kampung seperti Kampung Gunsing, Hunggap, Tuno dan Bahang sebelum tahun 1880-an yang dikenali sebagai penentangan Buwis Kulintangon, di mana suku Bangka Akon membuat keputusan langsung tidak mahu membayar cukai karena kumpulan Tabais balik lagi dengan sikap lama mereka dengan mendesak semua orang yang berusia 21 tahun ke atas mesti membayar cukai. Tabais masih suka mengutip cukai dengan suka hati mereka dengan jumlah kutipan cukai yang tidak masuk akal. Kumpulan pemungut cukai yang juga digelar Tabai atau Tabai Moguak membuat tindakan berani dan sungguh yakin dengan menyerang kubu Lasau di Bukit Kulintangon, Dongongon yang mempunyai ketinggian lebih 300 kaki. Kumpulan Tabais atau pemungut cukai kali ini membawa pahlawan yang gagah berani yang lebih ramai berjumlah 50 orang dan yakin dapat mengalahkan kumpulan Panggazau. Malangnya kesemua mereka terbunuh apabila kumpulan Panggazau membuat perangkap dan menjatuhkan batu serta menggulingkan kayu dari puncak bukit lalu menyerang balas tanpa belas kasihan. Tiada seorang pun ahli kumpulan pemungut cukai yang terselamat dan semua kepala mereka dipotong diletak di kayu tajam.
dan dibawa berarak dari kampung ke kampung sehingga ke Gunsing. Dengan kejayaan itu, Losau ataupun Bubang mengangkat gelaran Hugon Xiao dengan sikap kegagahan dan keberanian beliau berkorban demi kaumnya. Akibat kesukaran dan kegagalan memungut cukai dari suku Bangka Akon, maka Sultan Brunei yang bijaksana tidak terburu-buru membalas dendam dengan menghantar lebih banyak tentera, tetapi menukar rancangan serta membuat keputusan dengan memberi pemimpin tempatan dengan anugerah dan pangkat dan meminta bantuan pemimpin tempatan menjadi wakil sultan memungut cukai dengan melantik Si Lampai Menteri Babu dan dari kampung Terawi, Datuk Damidal Dolingau dari Sugut, Prakasa Sudampan dari kampung Tombovo, Datuk Maharaja Lela Chin Sui dari Penampang, dan Datuk Panglima Banting dari Kibabaik. Sultan Brunei bernama Sultan Abdul Mumin sedar dan paham bahawa kemarahan dan rasa tidak puas hati penduduk tempatan bukan ditujukan kepada baginda tetapi kumpulan pemungut cukai. Penduduk tempatan juga paham bahawa sebagai seorang sultan, baginda mempunyai banyak masalah lain dalam soal pentadbiran di seluruh wilayah jajahan baginda dan perlu menguatkan sistem pertahanan negara demi menjaga keselamatan semua rakyat Brunei dari serangan lanun yang melibatkan perbelanjaan yang besar. Sultan Brunei melantik jawatan Abu Bakar untuk mengutip cukai dari pihak wakil sultan di Putatan dan Penampang. Pada sekitar tahun 1884, beberapa orang pemimpin tempatan, Putatan dan Penampang dilantik oleh pihak SBUB seperti orang kaya Syah Bandar Lahun di Derumong Ngangsa, orang kaya Perdana Datuk Setia, Datuk Perkasa, Datuk Pangeran, Datuk Menteri Babu Silampai, Datuk Damindal Dolingau, Datuk Panglima Banting, Datuk Kilan, Pangeran Kermaraja dan Datuk Maharaja Lala Chin Sui untuk membantu dari segi pentadbiran awal penduduk tempatan. Kumpulan penentang dari kampung Gunsing, Hungap, Bahang dan Tuno tidak diberi apa-apa jawatan dan pangkat oleh Sultan. Begitulah serba sedikit perkongsian kisah sejarah Sabah North Borneo buat kali ini, dan penulis memohon ampun dan maaf jika ada ejaan atau nama penggunaan bahasa dan juga sebutan yang tidak betul. Kisah ini adalah dirumuskan dari pelbagai versi dan sumber, maka banyak persoalan akan timbul dari segi sumbangan serta peranan suku Tenggara, yang ada mengatakan ketika suku Bangka Akon menentang kumpulan pemungut cukai dan suku Tenggara pula berperang dengan suku Tagahas dan Tobilung dari Inanam dan Papar. Kita akhiri perkongsian kisah kali ini dengan kata-kata pujangga bahawa berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tapi proses memantaskan diri untuk meraih tujuan. Sumber ini adalah daripada Alexander Dairampai, Epian Extending Commerce of the Kingdom and the of East India Company, Thomas of Voyager, The Genie and the Moluccas 1774 hingga 1776, Harrison T. and Harrison B.V. The Prehistory of Sabah, Sabah Society Journal 1971. Yang keempat, L.B. Bondono Preview of Recent Official Paper 1883. Yang kelima, Owen Rutter British North Borneo 1922. James Francis Warren The Sulu Zone 1768 hingga 1898. P.R. Phelan Stone and Wood Monuments of Sabah 1997. P.S. Shim Origin of the Kadazan Dusun, Titanic and Idahan in Sabah, Sabah Society Journal tahun 2000. A.R. Maxwell William Hood Teacher 1894, Salasila Brunei Sabah Society Journal 2001. P.S. Shim Life and Time of Datuk Menteri Babu Sabah Society Journal 2003. B. Topin Focus and Kampung Gunsing Penampang Sabah in Context of the Revitalization of Hugon Xiao 2003. P.S. Shim Inland People of Sabah Before, During and After Nunuk Ragang 2007. Profesor Madya Dr. Haji Asbol bin Mail Sultanan Melayu Brunei abad ke-19 2011. N.C. Tan Ping Hing The Kulintangon Boys Revolt. Blasius bin Jua Datuk Damidal The Last Penghulu of Sugut. Richard F. Tunggolo The Descendants of Miang Liung and Timpai. Tan Sri Herman Luping Nunuk Ragang and Hugon Xiao Daily Express 2012. Tan Sri Herman Luping Hugon Xiao and Important Institution Daily Express 2013. British North Borneo Herald 1884, 1885 dan 1886. Perjanjian penyerahan wilayah Putatan 20 hari bulan 3 1884. Koleksi peribadi penulis.